Resipi kita ini ada 3 dah. Anda nak nampak bijak di dapur, dipuji ibu mertua? Cuba 3 resepi yang saya kongsikan hari ni. Bukan 1, 3 resepi. Tapi sos yang ketiga ni yang paling sedap korang kena try, okey? Assalamualaikum dan salam sejahtera, dan bertemu lagi dalam program Wawan Sabda Bahasa atau Ruangan Wawan Sabda Bahasa yang dibawakan khas oleh majalah Dewan Bahasa terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka DBP. Dan kali ini saya sangat berbesar hati kerana seorang chef yang sangat terkenal di pelantar media sosial, Instagram, TikTok, Facebook dan sebagainya. Dan saya bawakan khas iaitu Chef Zam Akmal. Apa khabar, Chef? Alhamdulillah, khabar baik. Allah, debar. Berdebar. Dengar Dewan Bahasa dan Pustaka dia macam debar-debar sebab bahasa kan. Takut salah sebut. Tapi tak apa, saya cuba. Okey, Chef. Saya dah lama mengikuti perkembangan Chef. Sebenarnya dah lama nak cuba mendapatkan temu ramah ini, dan alhamdulillah kita diberi kesempatan. Walaupun saya difahamkan Chef memang terkejar-kejar dengan jadual harian, membuat rakaman, bersenam, menjaga kesihatan dan sebagainya. Jadi sekali lagi mewakili pihak editorial Dewan Bahasa, Ruangan Wawan Sabda Bahasa ni, kami berbesar hati kerana Chef dapat meluangkan masa bersama kami. Mungkin apa kata Chef perkenalkan diri, latar belakang, lahir di mana, berapa orang adik-beradik, dan bagaimana terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam bidang masakan ni. Okay, first ucapkan terima kasih kepada Dewan Bahasa dan Pustaka, terutamanya Encik Rosli. Lama lah dia mesej lama dah. Tapi insyaAllah, alhamdulillah tercapai lah orang cakap. So latar belakang mengenai diri saya. Okey, nama diberi nama saya Zam Akmal bin Abdul Halim. Kalau tanya adik-adik saya, semua lelaki ada nama Zam. So kalau kat rumah saya telefon ke apa, jangan nak cakap dengan Zam sebab nanti anda tak tahu Zam mana satu. So saya dilahirkan dan dibesarkan di Muar Johor. Memang asal Muar Johor. Memang duduk cakap budak kampung lah. Bila start study sekolah di Serum 3. Kampung saya Serum, orang panggil Serum. Yang orang Serum tahulah kan. Lepas tu sekolah di Sekolah Menengah Lughatul Quran. Saya study dalam bahasa subjek Arab. Tapi orang cakap bahasa Arab saya sampai di situ saja. Selepas tu saya menyambung pelajaran dalam Diploma Seni Kulinari di Food Institute of Malaysia. Dan selepas tamat pengajian, saya bekerja secara sendirian di rumah je. Di rumah ni lah sebenarnya saya orang cakap bermula secara buat kek sambil-sambilan je. Dan alhamdulillah dah hampir 12 tahun. Saya ada kedai kek dan juga sedikitlah small factoring untuk cookies. Dan saya juga membuat ni lah yang anda nampak di social media semua tu. Saya berkongsi ilmu-ilmu ataupun perkongsian mengenai resepi di social media. Chef, mungkin orang tidak tahu latar akademik Chef. Dan sebenarnya ramai yang terinspirasi nak jadi seorang chef dan juga influencer di media sosial, khususnya TikTok dan juga Instagram. Mungkin Chef boleh kongsikan kriteria untuk bergelar seorang tukang masak yang profesional ataupun chef yang mendapat bukan saja kita semua orang boleh masak sebenarnya. Betul. Tapi sertifikat tu ataupun sijil ataupun orang cakap secara akademik rasminya bagaimana? Mungkin Chef boleh ceritakan perjalanan Chef daripada seorang budak kampung di Serum tu sampailah sekarang di KL ni, di Kuala Lumpur. Okey, dia macam ni tau. Saya apa yang awak cakap tu, Encik Rosli cakap semua orang boleh masak. Betul. Mak saya pun cakap benda sama. Tetapi kenapa saya belajar dalam bidang seni kulinari, walaupun orang cakap kau sebenarnya boleh je masuk dapur belajar, tak perlu belajar pun tinggi-tinggi. Sebenarnya berbeza. Dia kalau kita belajar ni, kita akan belajar lebih detail, share knowledge, bukan setakat seri praktikal. Apa yang anda tak nampak adalah secara teori. So teori ni yang akan memperkuatkan diri kita, knowledge kita sebagai seorang chef. Bukanlah orang cakap sebagai tukang masak ni, bila kita ada knowledge yang orang cakap kuat, lagi cepatlah kita nak dapat sesuatu ilmu tentang masakan tu lah. Jadi mungkin stigma orang cakap nak jadi chef ni tak perlu belajar masak. Mungkin boleh diguna pakai, tapi saya lebih galakkan dalam keadaan orang cakap sekarang ni, mencari ilmu tu dalam apa jua bidang pun sangat perlu. Jadi saya rasa itulah main kenapa saya satu lagi sebenarnya saya malas nak belajar kira-kira. Tapi saya silap juga. Saya cakap saya tak nak belajar kira-kira, tapi kena kira-kira. Bila belajar diploma seni kulinari tu, lah saya tahu kena ada belajar matematik, kena kerja costing, everything. So basic cakap back
benda ni dia jadi ilmu kita lah. Orang cakap bukanlah setakat kita belajar masak di dapur. Memang betul orang cakap pengalaman tu akan buat kita jadi seorang chef yang lebih baik. Tapi orang cakap basic knowledge kita tu yang kita belajar di sekolah-sekolah ni yang akan memperkuatkan ataupun dia akan membezakan siapa kita di antara tukang masak ni. Jadi chef belajar kulineri secara rasmi di mana? Saya belajar secara rasminya selepas tamat SPM tu. Saya belajar di Food Institute of Malaysia. Saya ambil jurusan Diploma Seni Kulinari selama 2 tahun setengah, termasuk orang cakap praktikal lah. Jadi kenapa memilih bidang masakan? Okey, mungkin sebab kadang-kadang kita terinspirasi sebab mak kita masak. Kita selalu tolong dia. Yang kedua, kita suka makan. Yang ketiga, kita rasa masakan adalah merupakan kaedah untuk kita healing ataupun merawat jiwa yang lara. Bagaimana kan chef tu? Betul. Kalau kita sebut healing ni orang cakap perkataan baru yang cakap, tapi zaman-zaman saya dulu tak ada perkataan healing. Okey, tapi kalau nak cakap inspirasi, kalau cakap daripada family ke, secara jujurnya mak saya ke family saya bukanlah dari golongan orang yang suka memasak hari-hari. Memanglah yang masak pun kadang-kadang mak dan juga kakak lah. Kakak saya yang akan memasak. Tapi nak kata inspirasi tu, sebenarnya saya terinspirasi adalah sewaktu di zaman-zaman saya membesar. Orang cakap zaman tu ada waktu orang cakap era TV baru nak naik, di mana kita diperkenalkan dengan banyak cerita-cerita program satira-satira yang orang cakap berunsurkan program masakan. Kalau pernah dengar cerita Iron Chef. Basically zaman saya tu sebab kita tak ada TV yang berbayar masa tu, semua TV memang orang kampung memang tengok TV yang tu je lah. So saya terinspirasi adalah because of saya suka tengok rancangan yang cakap memasak ni. Dia memberi orang cakap kita rasa adrenalin. Adrenalin ada kita rasa kalau kita tengok tu rasa macam seronok nak membuat. Saya sejenis orang yang tak boleh nak buat kerja benda yang sama. So saya rasa kalau masak ni macam saya akan buat benda yang berbeza. So memang betul saya belajar cakap terniat nak belajar tu sebab perkara itulah. Jadi sebenarnya orang kata masak ni alah perempuan je yang bidang-bidang masakan, tapi mereka silap chef. Sebab saya sendiri suka masak. Betul. Sebab saya rasa memasak untuk skala besar atau skala kecil sebenarnya memang okey lah untuk kita punya keluarga, mungkin 5 orang, 6 orang, 8 orang, ibu duduk ataupun 10 orang. Tetapi masak skala besar untuk catering, hotel memang memerlukan fizikal yang sangat-sangat orang cakap kena kuat lah, mental dan fizikal. Boleh chef terangkan sikit aspek tu? Betul, saya tak nafikan. Orang cakap tukang masak paling terbaik di dunia adalah wanita. Saya tak nafikan. Tapi di belakang kekayaan seorang wanita tu adanya lelaki-lelaki yang orang cakap boleh juga memasak. Dan saya rasa memasak ni kita tak boleh bahagikan ikut gender. Saya rasa lelaki boleh buat. Orang cakap benda sebab pada saya ini adalah orang cakap nak hidup kita kena belajar something, kena buat. Kalau kita tak buat, kalau kita tak masak, takkan kita nak tunggu adanya wanita dalam hidup kita. Kalau orang bujang tu macam mana? So maksudnya orang lelaki tu jangan bagi alasan tak boleh masak. Tapi betul cakap. Kalau dalam industri cakap memang ramai yang lelaki yang berketerampilan untuk menjadi seorang chef lah, sebab nampak memasak ni mudah. Kita cakap alah memasak ni kerja wanita. Cuba anda masuk berada di dalam dapur hotel atau restoran. Anda sendiri kalau seorang wanita, anda letaklah diri anda seorang lelaki pun, orang cakap anda pun mungkin tak tahan. Jadi jangan ingat chef, pekerjaan chef ni adalah pekerjaan yang mudah. Tapi pada saya pekerjaan chef ni memang apa-apa pekerjaan pun tak mudah, tapi dia menyeronokkan. Itu yang paling seronok lah. Yalah, bila kita suka, passion, susah macam mana pun kita akan letakkan minat di tangga utama untuk meneruskan kerja itu tersebut. Okey, chef, berbalik kepada chef punya kandungan ataupun perkongsian terbitan di media sosial, di pelantar media sosial Instagram, TikTok khususnya. Kenapa chef tiba-tiba tergerak hati nak terbitkan dan berkongsi kandungan tersebut di semua pelantar media sosial chef? Okey, kalau ikutkan background saya bukanlah seorang orang cakap yang bermula di media sosial. Kalau dulu media sosial saya lebih kepada orang cakap secara personal, gambar selfie, gambar orang cakap siapa je tak pernah kan, zaman-zaman kegelapan ataupun zaman-zaman kita muda remaja orang cakap itu. Tapi saya terdetik satu hari tu di mana dia macam ni tau. Saya ni seorang yang pemalu. Kalau nak ikutkan, saya memang nak bercakap depan orang. Sebab tu saya suka bekerja di dapur, sebab saya rasa saya duduk belakang orang tak menyukai orang. Tapi saya rasa sampai satu tahap di mana saya fikir berapa lama saya nak berada di tahap ni dan saya nak cabar diri saya. Jadi saya mula beranikan diri dengan menceburi orang cakap bidang-bidang orang cakap berhadapan dengan kamera. Orang cakap bermula daripada situ, orang cakap datangnya minat. Dan saya suka untuk merekod, buat recording ataupun buat rakaman mengenai something yang orang cakap benda-benda yang saya minat lah. So antara minat yang saya suka adalah saya suka buat kek, saya suka
even minat saya tu saya jadikan saya punya kerjaya sekarang. Saya ada kedai kek. So daripada situ saya start, betul saya rasa saya belajar kulineri. So saya boleh share something yang orang cakap memasak. Dan cara masakan saya adalah cara masakan orang bujang. Sebab saya nak bawa ketengahkan yang memasak ni tak susah. Senang. Cakap senang, benda yang simple. Orang bujang, orang cakap budak-budak sekolah, budak-budak zaman-zaman remaja pun boleh start memasak dengan resepi-resepi ataupun bahan-bahan apa yang ada dalam peti rumah dia. So terdetik yang saya berkongsi, saya rasa orang lebih seronok mengenai perkongsian yang benda-benda yang simple ni. Bila dapat mula-mula macam ni lah, dia masa kita start tu memang tak ada view pun sendu apa semua. Memang kita dah give up dah macam. Tu sebab tu nampak ada masak, ada bersenam. So bila video dah bercampur tu maksudnya dia tak fokus. Sampailah satu tahap di mana percayalah kepada anda yang sedang berada di situasi macam ni, cakap jangan give up. Percayalah akan ada satu hari nanti video anda akan menjadi batu lonjakan. Dan daripada situlah anda orang cakap kena konsisten untuk buat. InsyaAllah lah perkongsian tu akan sampai dan anda akan dapat apa yang sepatutnya anda dapat. Jadi saya perhatikan chef, cara chef menyediakan kandungan media sosial ni, apa yang diterbitkan sangat tertib, sangat tersusun, sangat kemas. Pastinya belajar daripada kesilapan juga. Mungkin bagaimana proses tersebut, chef? Kalau nak cerita proses ni memang saya sendiri kadang-kadang tergelak. Kalau saya tengok balik video saya yang pertama dulu, saya boleh tergelak-gelak golek-golek. Orang cakap pada saya masa tu dah cukup cantik lah. Sebab kita baru nak belajar-belajar dengan lampu tak ada. Pakai ring light, pakai kamera, orang cakap tak apa-apa buat kat dapur. Memang orang cakap benda yang orang cakap, tapi masa tu kita dah seronok sebab kita cuba benda baru, kita nampak. Tapi bila kita hari demi hari kita belajar, kita tengok belajar daripada orang, kita belajar. Kalau kita minat satu ni, kita akan belajar, kita akan kaji macam mana nak dapat lighting yang cantik, gambar yang cantik. So start biasa saya kumpul sikit-sikit barang. Dulu tak ada meja-meja ni semua. Lampu-lampu ni semua tak ada. Prop dia semua tak ada. Semuanya saya beli satu, saya upgrade. Dan saya memang suka pada orang cakap, saya boleh nampak lah kalau saya tengok compare video saya yang pertama sampai video saya yang ke hari ni, saya cakap bertepuk bahu saya cakap saya bangga dengan diri saya sebab ada improvement. Tapi saya bukan bermaksud saya kena berhenti cakap di tahap tu. So maksudnya kena lagi. Ya betul, kita kena orang cakap kena lebih lagi ke depan. Maksudnya belajar lagi banyak, cari idea lebih baru. Itulah orang cakap antara yang cakap yang saya boleh kongsikan lah. Chef, sebenarnya secara tidak langsung, kandungan media sosial yang Chef kongsikan memberi inspirasi, memberi tips-tips yang berguna kepada para followers dan juga mereka yang menonton video tersebut. Mereka juga terinspirasi bagaimana chef membahagikan masa, seorang chef yang busy ataupun sibuk dengan dunia masakan dan perniagaan. Mungkin chef boleh kongsikan sikit tentang tips ataupun bagaimana untuk menjadi seorang chef Zam Akmal ni sebenarnya. Okey, kalau boleh jangan jadilah seperti Chef Zam Akmal sebab kalau boleh biar ada Chef Zam Akmal tu seorang je. Tapi sebenarnya title chef tu sangat berat. So saya lebih prefer orang panggil saya Zam Akmal. Tapi tak apa. Dia macam mana orang cakap nak bahagikan masa ni, itu semua atas diri kita. Sebab kita ni setiap orang ada masa yang sama 24 jam. Sehari kan ada 24 jam. So bagaimana anda delegate masa anda, bahagikan masa anda untuk cakap ikut priority, ikut keperluan. So macam saya pula, kalau setiap minggu saya akan estimate lebih kurang dalam 3 video. Saya cuba dapatkan 3 video. Tapi kalau paling kuat pun 2 video. Tapi kalau macam bulan puasa tu memang kita buat hari-hari ada video. So untuk konsisten ni saya akan buat satu hari seminggu, saya akan ambil satu hari je. Mungkin hari Ahad saya akan shoot beberapa video, shoot. Kemudian saya baru editing tu nanti next bila masuk hari Isnin baru nak buat macam tu. So saya bagi masa ke saya akan cari satu hari yang khas untuk kita shoot, kita panggil content bank lah. Stok lah tu. Stok lah kat situ, kita buat macam tu. Kalau juru foto tu stok image lah kan. Betul. Chef, menu yang dimasak atau dipilih berdasarkan apa? Adakah berdasarkan musim, berdasarkan populariti sesuatu menu, ataupun tiba-tiba macam contoh Korea lah kan, Korean things kan. So tiba-tiba ayam Korea lah, spicy Korea lah, something like that. Dan satu lagi adakah ia bergantung kepada request ataupun permintaan followers ataupun mungkin juga personal request atau bagaimana? Okey. Menu ni macam saya menu pula saya pilih menu ni, saya nak kata ada trend ke ikut macam mana cakap? Susah juga. Saya tak ikut diri saya. Dulu kalau ikutkan mula-mula, saya buat apa yang saya suka, apa yang saya pandai, apa yang saya buat. So tapi saya buat benda yang
agak teknikal. So bila benda-benda yang teknikal ni kalau terlalu complicated sangat, orang kita tak boleh nak buat. So Betul. tujuan saya adalah cari resepi yang semudah yang mungkin ataupun cari mana-mana resepi yang susah, kita olah jadikan resepi tu lebih mudah supaya Simplify kan. orang senang nak buat. Jadi pada saya first kena ikut trend. Trend tu penting juga. So kalau ada mana-mana resepi yang viral, kita boleh dahulukan resepi Betul. itu. Kemudian kena pada saya cari menu-menu resepi yang simple, yang mudah, yang tak terlalu complicated, yang tak terlalu T20 orang cakap kan. T20 B40 ni kan. Kalau benda-benda Mahal tu. benda mahal kan. Tapi boleh je dengan benda-benda yang murah pun saya nak cakap yang kita boleh masak makanan yang lebih sedap. Sedap dan berkhasiat. Sedap dan berkhasiat, itu bergantung kepada orang cakap kita rasa dan orang cakap peribadi masing-masing lah orang cakap. Betul. Sebab kalau nak kata nak kena masak benda berkhasiat je, agak terhad kat situ. Sebab saya tak boleh limitkan orang cakap skop saya kepada makanan yang healthy. But kita cuba berkongsi dengan orang makanan yang sihat, makanan tradisional. So biar ada banyak variety lah kat situ. Tapi chef, sihat tu tak semestinya kalau kita masak sihat pun, kalau kita makan berlebihan, Betul. amount dia, jumlah dia tak sihat juga sudahnya. Betul chef. Okey chef, saya difahamkan chef seorang usahawan juga. Orang ingat chef ni masak je dekat Facebook, kat TikTok, kat Instagram. Dia tak tahu chef seorang usahawan yang berjaya. Produknya apa dan apakah spesifik produk tersebut dan kenapa produk tersebut dipilih ataupun apa yang dijual, apa yang dihasilkan? Okey, kalau nak sebutkan saya bermula sebagai seorang orang cakap di rumah ni saya bermula sebagai peniaga. So saya saya ada chef partner saya, kita berniaga menjual kek. So saya buat custom design cake. Custom design cake ni adalah kek-kek yang berbentuk macam wedding cake, birthday cake, bentuk kereta, bentuk rumah apa semua tu. Itu yang saya punya speciality. Okay. Tapi saya juga menghasilkan produk cookies. So kalau korang tengok kat depan ni, ini kalau anda nampak dekat mana-mana stesen petrol ke, dekat kedai-kedai ke. So kalau nampak ni, tolong support. Ini adalah produk yang kita hasilkan di bawah jenama saya sendiri, Cookies Most Wanted. So kita ada menghasilkan biskut ni lah. Ada 5 SKU, chocolate chip, red velvet, double chocolate, oat and raisin, cookies and cream. So kalau nampak produk ni ada mata bulat-bulat macam ni, boleh tolong support yang ni lah. Support lah. So ini kita dah hampir 7 tahun. Dalam bisnes saya dah 12 tahun. Cookies ni dah hampir kita dah develop 7 tahun dah. Chef, bagaimana melompat daripada seorang bidang masakan buat kandungan media sosial menjadi usahawan ni? Macam mana transisinya? Okay. Adakah ia satu proses yang mudah? Berapa tahun dia ambil untuk menjadi bergelar seorang usahawan seperti yang chef ada pada hari ini? Okey, macam kita orang bermula daripada bawah lah orang cakap. So dia mengambil masa sekarang dah 12 tahun saya dalam industri ni. Tapi saya tak cakap saya punya perjalanan tu laju. Tapi mungkin ada orang yang boleh ambil orang cakap apa yang dia boleh belajar, yang boleh mempercepatkan proses dia. So ada certain orang dia boleh lagi laju. Tapi saya cakap untuk menjadi seorang usahawan ni, kita kena follow kita punya pace sendiri masing-masing. Tak perlu kita orang cakap terlalu bekerja-kerja sampai kita lupa kita punya basic apa semua. Tapi pada saya biar orang cakap slow and steady. So janji kita konsisten. So daripada usahawan tu, bila kita dah ada team yang boleh manage, so alhamdulillah kita bolehlah curi-curi masa untuk kita buat konten. Sebab pada saya sebagai seorang usahawan ataupun kita panggil lah founder. Kita pengasas. Kita juga kena menjual kita punya personality supaya orang luar sana tahu siapa kita. At least brand kita tu ada something yang dia orang boleh relate lah. Instead of orang tahu kita punya produk semata, tapi orang tahu yang usahawan founder ni ada orang cakap dikenali dengan benda-benda lain. Seperti macam saya buat konten masakan. So selain daripada tu, saya ada juga produk saya sendiri. Itu yang saya cuba orang cakap bawa lah. Chef, maknanya chef lahir dengan identiti tersendiri, tak terikut-ikut dengan chef-chef yang lain atau influencer dalam bidang masakan yang kita ada sekarang ni. Kita tahulah kalau kita sebut tu, kalau sebut nama ni semua orang kenal. Jadi saya rasa chef ada identiti chef yang tersendiri. Mungkin boleh terangkan sikit identiti chef tu yang ditengahkan di media sosial. Okey, bila masa first yang awal-awal saya buat ni, memang tak dinafikan kebanyakan content creator yang menghasilkan video masakan akan disamakan. Sebab benda yang sama, memang kita akan masak guna cili, guna bawang. Takkanlah kita nak guna benda-benda lain seperti batu-bata apa semua. So memang tak sesuai lah. So memang kalau dalam konten masakan ni kita memang akan disamakan, itu adalah perkara biasa. Anggap je lah benda-benda tu adalah sebagai satu pujian di mana mungkin kita dah boleh capai dah tahap tu. Itu yang saya lalui lah. Tapi sebenarnya kalau nak kata identiti sendiri, saya banyak lebih kepada saya seorang yang saya ni tak suka terlalu serius. So saya benda-benda yang saya cuba sampaikan adalah dalam bentuk berseloroh atau bergurau. Orang cakap ada benda-benda yang orang cakap kadang-kadang tengok pada konten saya lah, tengok pada masakan.
supaya ianya taklah terlalu berat. Sebab kehidupan saya ni dah 24 jam yang terlalu banyak dengan benda-benda yang banyak benda-benda yang berat. So sekali saya cuba bersantai dalam gaya yang lebih mudah dan lebih santai lah. Chef, ramai yang terinspirasi dengan perkongsian Chef ni. Mungkin dari satu sudut mungkin Chef boleh memberi satu dua ataupun bukan sepatah dua kata sebenarnya berpatah-patah kata, apakah nasihat Chef kepada khususnya generasi muda, belia, para pelajar, graduan untuk berjaya memerlukan banyak soft skill yang tidak ada dalam kelas atau kuliah di sekolah, di universiti, di college dan sebagainya. Mungkin Chef boleh kongsikan dari aspek tersebut. Okey, betul. Kita tak nafikan. Okey, dalam kehidupan kita ni, kita ni dilahirkan dengan orang cakap anugerah. Anugerah ni kita masing-masing bergantung kepada diri masing-masing. Skill lah cakap. Ada orang yang lahir bukanlah lahir terus boleh jalan, tak. Everyone lahir memang terus berangkat. Tapi bila dia minat masak tu, so dia akan jadi cepat masak. So anda kena tahulah dalam diri kita ni apa minat kita. So daripada minat kita tu anda akan jadi lebih laju tau. Sebab kita buat benda yang kita minat, so benda tu kita akan jadi lebih cepat pick up. So itu yang akan jadi skill anda sebenarnya. Tapi jangan cuba belajar benda yang mungkin di luar bidang ataupun di luar minat kita. Macam misal kata tiba-tiba Rosli kata nak main skateboard. Dia tak minat main skateboard tapi dia tiba-tiba nak main skateboard. So benda yang bukan kita punya minat, so saya tak sarankan lah. Dan pada saya soft skill ni akan buat kita ni berbeza dengan orang lain. Okey, kalau dalam satu kelas tu kita ada 30 orang pelajar. So soft skill ni dalam diri seorang pelajar tu yang akan menentukan dia ni berbeza antara satu sama lain. Jadi sebagai ibu bapa ataupun sebagai seorang yang dewasa sendiri, anda boleh carilah dalam diri anda apa yang anak anda minat. So daripada situ anda boleh develop dia orang jadi lebih cepat berkembang. So saya rasa dalam kehidupan masa sekarang ni yang dah 2023, so saya rasa skill-skill macam ni yang akan membantu anda untuk lebih ke hadapan ataupun lebih diterima ataupun berbeza dengan orang-orang lain yang ada kat dalam dunia. Chef, bila memasak ni sebenarnya apa yang selain berkongsi resepi, tips dan sebagainya, untuk diri chef sendiri bagaimana? Adakah ia sebahagian daripada healing ataupun merawat jiwa ataupun apa sebenarnya mengisi? Okey, dia healing perkataan healing ni saya nak describekan sebagaimana orang cakap. Tapi betul lah, cakap bila kita memasak ni saya percaya ramai kat luar sana yang menganggap masakan ni akan buat kita jadi lebih kompos ataupun lebih tenang. So kita akan jadi lebih cakap melupakan apa mungkin ada masalah. Mungkinlah sekejap kita masak tu dia akan buat kita rasa lebih release. So tapi pada saya masak ni pada saya ada satu minat. Bila saya buat benda yang minat, saya akan lupakan benda-benda yang lain. Jadi tak adalah bermaksud saya melupakan masalah. Tetapi dengan melakukan benda-benda macam ni, cakap kita punya healing lah. Budak-budak bahasa zaman sekarang healing. Okey. So pada saya betul antara orang cakap terapi yang terbaik dalam dunia ni masak. Kalau tak percaya cuba masak. InsyaAllah. Tapi kalau tak pandai masak, pergilah belajar tengok video saya. Chef, okey, sebelum kita mengakhiri temu ramah ni, mungkin ada sedikit kata-kata daripada Chef untuk para pembaca, penonton YouTube Wawan Sabda Bahasa ni tentang apa yang Chef ingin, apakah perancangan Chef untuk di masa akan datang lah. Okey. Okey, tapi betul-betul saya nak ucapkan terima kasih lah sebab atas wawancara ni. Tapi sedikit sebanyak apa yang saya nak sampaikan adalah di dalam setiap apa yang saya cuba sampaikan dalam resepi-resepi yang saya sampaikan, mungkinlah orang cakap bersifat humor ataupun bergurau. So kalau yang jangan terlalu orang cakap ambil straightforward ataupun terlalu ni. Tapi pada saya apa yang saya cuba sampaikan adalah ilmu memasakan tu yang anda boleh gunakan untuk kemudahan anda lah. Masak ni tak mudah. Memasak ni tak susah. Senang je nak masak. Yang penting kena ada effort. Itu je lah. Tapi insyaAllah saya kat sini, saya bukanlah orang cakap nak menggelarkan diri saya ni sebagai influencer. Tapi saya lebih suka kalau orang panggil saya ni content creator. Sebab pada saya influencer tu title dia a big orang cakap berat. Sebab pada saya menghasilkan masakan ni, saya lebih bersifat dia adalah minat, passion saya. So saya lebih suka saya dinilai berdasarkan apa yang saya cuba sampaikan. Dan saya berharaplah hasil perkongsian saya ni bila orang kongsi cakap saya dah cuba masak sedap, itu pun dah cukup buat kita ni rasa dihargai, rasa seronok. Itu yang paling best ni. Chef, perancangan masa depan? Perancangan masa depan? Okey, insyaAllah kita cuba orang cakap perbaiki lagi kita punya mutu kualiti video. Dan mungkin siapa tahu mungkin akan ada kita punya program sendiri ke. Tapi orang cakap pelan-pelan kayu. InsyaAllah cuba saya minta doa daripada anda masing-masing untuk agar semua urusan kita dipermudahkan. Siang malam masak nasi, goreng belau ikan kerisi. Paling penting konsentrasi dan berinspirasi.
Perkongsian Chef Zam Akmal mantap dan berapi. Terima kasih kepada editorial majalah Dewan Bahasa, terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka di atas peluang untuk saya berkongsi mengenai pengalaman ataupun kerjaya saya sebagai seorang tukang masak ataupun pempengaruh dalam bidang masakan. Okey, jangan lupa dapatkan majalah Dewan Bahasa secara fizikal dan juga online. Memasak itu mudah. Effort tu yang susah. Selamat mencuba. Okey,